Pokok ara berpenghuni. Cerita ini sering aku dengar semasa aku berumur 8 tahun. Arwah nenekku suka bercerita, kisah cerita lama dan cerita seram. Dulunya kampung kami rumah terlalu jauh jaraknya dengan orang lain. Di belakang rumah kami ada sepohon pokok ara. Tengok pun memang nampak seram. Cerita bermula masa bapa aku pulang dari kerja larut malam. Basikannya terasa berat bila dia kayuh, bagaikan ada sesuatu yang menumpang. Pada masa tu, ibuku amil. Ayah pulang bermandikan peluh. Sebaik sampai di rumah, baru basikal terasa ringan. Ayah terasa pelik sebab tayar basikal tak pancit. Tapi bila kayuh, jadi berat. Angin sejuk berlalu, seram sejuk ayah rasakan. Bertalu-talu ayah ketuk pintu. Kebetulan arwah nenek bangun sebab nak ke tandas. Maka neneklah yang buka pintu. Ayah terus masuk dan segera menyimpan barang peralatan kerjanya di atas meja dan mengambil tuala dan terus mandi. Ketika itu suara anjing mendayu-dayu. Rumah bagaikan digoncang. Dinding rumah bagai dicakar. Atap rumah pula bagai ditikam batu. Sesudah ayah mandi, ayah terus masuk ke dalam bilik. Ibu menegur dari dalam kelambu. "Sayang, siapa sebelah sayang?" Lirik mata ibu melihat dengan cahaya api pelita. Ayah kerunsingan dan meremang bulu romanya. Dengan tiba-tiba, api pelita terpadam dan rumah pula sekali lagi bergoyang. Terdengar helaian ketawa mengilai-ngilai terbang mengelilingi rumah dan mujurlah masa itu kami telah tidur nyenyak. Ayah dan ibu tidak dapat melelapkan mata sebab bunyi helainya itu semakin kuat. Khawatir kami akan terbangun. Nenek bangun dan lantas menabur garam di keliling rumah. Entah apa yang arwah bacakan hingga helaian ketawa itu perlahan menjauh. Keesokan harinya, ayah tidak turun bekerja kerana ibu mengalami pendarahan. Ketika itu, kampung kami hanya mengharapkan bidan kampung untuk menyambut kelahiran. Ayah membawa bidan kampung untuk melihat ibu dan kandungannya. Nasib tidak terlambat. Bidan mengatakan penghuni pokok ara meminta pengeras untuk tidak mengganggu bayi yang di dalam kandungan ibu. Bapa segerakan pemujaan bersama-sama orang tua di kampung. Arwah nenek pula membantu menjaga ibu yang lemah ketika itu. Hari berganti hari, tibalah masanya ibu melahirkan. Syukurlah ibu melahirkan seorang adik perempuan kami yang kelima. Tiba-tiba kampung kami dikejutkan dengan kedatangan sepasang suami isteri dari kampung seberang. Kedatangan mereka adalah untuk memohon dengan ketua kampung bagi mendirikan sebuah pondok untuk menginap sementara kerana katanya mereka jenis yang mengembara. Ketika masa itu, sebelah rumah kami adalah tanah kosong. Ketua kampung bersetuju dengan permintaan mereka untuk tinggal di kampung kami. Seandainya mereka tidak takut untuk tinggal berhampiran dengan pokok ara. Suami isteri tersebut tersenyum dan mengangguk tanda setuju. Pondok didirikan dengan begitu lancar. Bapa bertambah keheranan kerana ketika bapa mendirikan rumah kami dulu, banyak perkara yang berlaku. Menjelang malam, kedengaran sepasang suami isteri itu mengaji Al-Quran. Teriakannya disambut teriakan helaian yang menggerunkan kedengaran dari pokok ara, bagaikan sengit bertarungan. Atap rumah kami berterbangan disebabkan gangguan tersebut. Tiba-tiba, tidak lama kemudian, tiada lagi kedengaran bunyi tersebut.
Arwah nenek melatah kerana terkejut pintu rumah terbuka. Bapa beranikan diri untuk membuka pintu. Rupa-rupanya suami isteri itu yang datang ke rumah. Mereka menyampaikan pesanan agar seeloknya pokok ara itu ditebang dan suami isteri itu pun akan turut membantu sepanjang proses tersebut. Orang kampung bersepakat untuk menumbangkan pokok ara tersebut kerana rata-rata penduduk kampung juga turut merasakan ketakutan dan diganggu. Hari dinantikan telah tiba. Orang kampung telah berkumpul. Tiba-tiba perkara pelik juga terjadi. Belum sempat pokok ara itu diterbang, tanah runtuh mengelonsor menarik pokok ara itu dan terus ditelan sungai. Suami isteri itu memaklumkan bahawa penghuni pokok ara itu telah membawa balik rumahnya ke alam mereka. Semenjak pokok ara itu tiada di kampung kami sekampung berasa tenang dan tiada gangguan.